Kedah. Dan seterusnya penonton, kita nak berbicara berkenaan dengan waspada penggunaan X-ray dalam pergigian. Ini satu topik yang sangat menarik untuk kita sampaikan kepada anda. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurliza Ibrahim, Ketua Unit Radiologi Mulut dan Maksilofasial, Jabatan Klinikal Mulut dan Maksilofasial, Fakulti Pergigian Universiti Malaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Prof. Saya pertama kali dengar perkataan maksilofasial tu. Maksudnya apa, Prof? Maksilo tu artinya maksila, rahang atas, fasial tu muka. Jadi X-ray ni berkaitan dengan radiograf yang kita buat untuk muka. Tidak sahaja kalau orang kata gigi tu ingat gigi je kan, tapi kita cover lebih banyak daripada itu, termasuklah hidung, tulang dekat mata. Sebab semuanya berkaitan, Prof. Ya, betul. Okey, topik kita pada hari ini berkenaan dengan kebimbangan khususnya masyarakat di luar sana, iaitu berkenaan penggunaan X-ray dalam pergigian ini. Mungkin untuk permulaan ni, Prof, kita boleh memberikan penjelasan yang mudah kepada masyarakat di luar sana. Apa yang dimaksudkan dengan X-ray ini, dan adakah X-ray ini merupakan prosedur perubatan yang normal dalam pergigian misalnya? Okey. So X-ray ni dia sendiri adalah satu bentuk sinaran elektromagnet. Jadi dia ni sama, kalau kita nak mudah dia sama macam cahaya yang kita boleh nampak kan, cahaya matahari. Cuma X-ray ni kita tak nampak. Kalau cahaya matahari tu kita tahu keberadaan dia. Tapi kalau X-ray ni dia ada ke tak ada tu kita tak tahu. Tu bahaya dia kat situ sebab dipanggil X. X is unknown kan. Jadi dia pula beza dia dengan cahaya ni, dia ada energi. Dan energi ni, tenaga ni dia boleh tembus benda, objek, dan dia boleh tembus juga tubuh badan manusia. Dia boleh menembusi tubuh badan manusia. Ini sebenarnya adalah alat X-ray yang digunakan tidak secara menyeluruh oleh doktor gigi di Malaysia. Alat ni cuma dibenarkan untuk digunakan oleh pakar forensik pergigian dan pakar forensik special care dentistry. Jadi ini jarang kita nampak sebab di Malaysia tidak dibenarkan penggunaannya di dalam bidang pergigian yang am. Kerana dia punya resiko tu. Resiko dia terhadap boleh menyebabkan kanser tu. Resiko dia ni lebih tinggi dengan penggunaan X-ray macam ni, X-ray machine macam ni. Dia macam kamera tau, Munawar. Jadi dari gambar rajah yang kita kongsikan ini, 1, 2, 3, 4 ni, mungkin Dr. Prof boleh perincikan dari segi alatan-alatan untuk setiap fungsinya. Ya, yang ini ni adalah alat yang akan menghasilkan sinar X-ray. Tapi macam saya cakap tadi, ini bukan alat yang biasa. Saya yakin kita masyarakat kita biasa kan ambil X-ray, tapi mereka jarang nampak yang ini. Sebab ini adalah khusus untuk bidang-bidang kepakaran tertentu sahaja. Okey, Prof, kita ingin mengaitkan bagaimana dari segi penggunaan X-ray ini yang boleh memberikan kesan kepada kesihatan manusia, khususnya melihat kepada risiko wujudnya kanser kepada seseorang individu tersebut. Jadi bagaimana perkaitannya dalam hal ini, Prof? Ya. Dia apabila tubuh badan kita ni kena sinaran X-ray, ada sel-sel kita tu akan berubah. Tapi 70% daripada perubahan ni dia boleh kembali sembuh. Tapi yang 30% ni kita tak tahu. Bila dia sembuh, bila dia tak. Jadi setiap radiasi ni, setiap dos radiasi, dia ada chance, ada dia boleh menyebabkan kanser. Dia boleh ada kemungkinan, kita panggil estimate, kita boleh anggarkan terjadinya kanser akibat daripada sinaran X-ray ni. Jadi kalau macam ni kita tengok kan, ini adalah periapical radiograph atau radiograph periapical. Dia tu nampak 1 atau 2 gigi sahaja. Jadi untuk mengurangkan risiko tu kepada radiasi ni, risiko radiasi ni, kalau kita nak rawat 1-2 gigi, kita pakai yang kecil macam ni. Kita pakai radiograph yang kecil macam ni. Tapi kalau kita nak rawat banyak gigi atas dan gigi rahang bawah, kita akan pakai yang besar. Jadi risiko dia tinggi. Jadi risiko ni dia bergantung kepada saiz X-ray yang kita hasilkan juga. Okey. Jadi doktor, di dalam pergigian ini doktor, bilakah keadaan yang sesuai untuk kita menggunakan X-ray ini, dan apakah jumlah X-ray yang selamat dalam rawatan pergigian ini doktor? Okey.
Untuk tujuan perubatan dan pergigian, kita ada sebab kenapa kita buat. Jadi doktor gigi dan doktor perubatan dia boleh justifikasikan penggunaan X-ray ni. Yang pertama, bila kita nak tengok ada tak masalah yang kita tak boleh nampak bila kita tengok dalam mulut pesakit kan. Di dalam tulang, di dalam gusi tu kita tak nampak. Itu membolehkan kita untuk mengambil X-ray. Jadi yang kedua pula, kita nak tahu berapa keluasan ukuran X-ray tu. Maknanya kalau kita nak buat pembedahan, sebanyak mana kita nak buka kawasan tulang tu. Jadi kita nak tengok dia punya extension ataupun keluasan ukuran lesi ataupun masalah tu kan. Yang ketiga dia, bila kita nak merancang, doktor gigi nak merancang rawatan. Sebab bila kita tengok, contohnya kita selalu ada masalah gigi geraham bongsu yang tak keluar kan. Betul, yang tu selalu doktor. Itu walaupun kita nampak tapi kita tak tahu keadaan dia dengan ada saraf dekat sini. Saraf di bawah gigi geraham bongsu yang tak keluar tu. Jadi sebelum doktor gigi buat pembedahan nak keluarkan gigi tu, kita kena tengok untuk rancang rawatan. Adakah gigi tu dekat sangat dengan saraf? Adakah ia akan mencederakan saraf? Itu radiograf ni atau penggunaan X-ray ni dapat membantu merancang rawatan. Dan seterusnya, penggunaan X-ray ni diperlukan untuk menghasilkan radiograf bila kita nak tengok hasil rawatan atau hasil pembedahan. Jadi kadang-kadang bila doktor buang gigi yang terpendam tu, kadang-kadang akar tu terpatah. Masa tengah buat tu patah kan. Lagi. Masa tu pun boleh digunakan sinaran X-ray ni untuk investigate, untuk tengok berapa banyak gigi tu, akar tu yang patah. Kalau sikit kita boleh biarkan, maknanya kita boleh anggarkan apa berikut rawatan berikutnya untuk pesakit tersebut. Okey, doktor, kita melihat dari segi penerangan doktor tadi, sememangnya kekerapan penggunaan X-ray ini akan memberi kepada risiko kanser. Betul. Jadi bagaimana pula doktor terhadap ibu-ibu yang mengandung ini? Adakah bahaya kepada kandungan mereka sekiranya mereka melaksanakan X-ray khususnya dalam pergigian ini, doktor? Baik. Jadi ini memang soalan biasa yang sangat kerap saya terima kan, sebab saya yakin masyarakat sangat faham resiko penggunaan X-ray itu. Jadi semua orang risau. Jadi bila ibu mengandung, apakah selamat? Boleh ke kita buat X-ray kan? Kita buat ambil radiograf. Untuk ibu mengandung tiada, boleh diteruskan, cuma perlu berhati-hati dan kita elakkan pada trimester yang pertama, terutama 2 bulan yang pertama tu. Kita elakkan ambil apa-apa jenis X-ray untuk ibu mengandung. Sebab waktu 2 bulan pertama inilah organ di dalam janin tu dia sedang berkembang pesat. Jadi dia sangat sensitif terhadap radiasi. Jadi dia punya resiko untuk terjadinya kanser tu lebih tinggi. Bila saya cakap risk ni, dia estimated risk, kita anggarkan saja, sebab tak ada kejadian, tak ada penyelidikan atau kajian saintifik yang ideal nak tengok resiko terhadap manusia. Resiko penggunaan X-ray ni terhadap terjadinya kanser di kalangan kalau kita tak boleh guna manusia sebagai uji kaji untuk uji kaji. Okey, jadi itu satu penjelasan yang sangat baiklah untuk kita semua, untuk kita memahami berkenaan risiko penggunaan X-ray ini, anggaran risiko. Anggaran risiko. Okey, jadi untuk kita memberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat, apa sebenarnya yang pengguna perlu faham mengenai penggunaan X-ray ini? Adakah pengguna juga mempunyai hak untuk memberitahu kepada pakar-pakar gigian berkenaan penggunaan X-ray dalam rawatan gigi mereka? Betul. Jadi pesakit, pengguna pesakit dia ada hak untuk bertanya. Bila doktor gigi plan atau merancang untuk ambil X-ray ni, dia akan explain. Jadi pesakit kena fahamlah tujuan pengambilan penggunaan X-ray. Kita nak buat radiograf yang kita tampak tadi kan, gambar-gambar gigi kat belakang tu. Kalau tak ada radiograf ni, kita tak boleh teruskan rawatan. Resiko tu ada. Semua penggunaan dos X-ray ni, dia datang dengan resiko. Tetapi doktor gigi dan juga radiografer, juru X-ray, mereka ni dah dilatih. Bila keadaan-keadaan yang kita memang memerlukan, kita perlukan penggunaan X-ray ni, dan ada keadaan-keadaan kita boleh delay, kita boleh lambatkan. Ada keadaan-keadaan
doktor gigi akan lakukan justifikasi klinikal ataupun dia tengok wajar ke tidak ambil sekarang, wajar ke tidak kita ulang balik yang kita dah pernah ambil. Jadi pesakit kena faham. Ya. Dan juga soalan yang tadi tu dia boleh tanya, bila dia boleh tanya dan doktor gigi akan sentiasa explain, akan jelaskan penggunaan dan keperluan dia. Okey, Ya. okey, doktor, untuk penutup, untuk kesimpulannya, mungkin ada pesanan ataupun kata-kata nasihat yang ingin doktor sampaikan kepada masyarakat di luar sana berkenaan hak mereka dan juga khususnya kepada doktor-doktor pergigian untuk mereka melaksanakan amalan perubatan yang lebih sihat kepada masyarakat. Ya. Doktor. Okey, untuk masyarakat, penggunaan sinaran X-ray di dalam bidang pergigian ni sentiasa dikawal dengan langkah-langkah keselamatan. Dan doktor-doktor gigi ni semuanya dah dilatih dan mereka mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjalankan pemeriksaan X-ray secara selamat. Ya. Tetapi selamat macam mana pun, kemungkinan risiko tu tetap ada. Dan untuk doktor-doktor gigi semua, penggunaan X-ray ni, kalau dulu kita diajar ALARA kan, mereka semua faham ALARA ni adalah penggunaan dos yang serendah mungkin, as low as reasonably achievable. Tapi sekarang disebabkan bila ALARA ni kita buat, radiograf tu dia kurang kualiti dia untuk membantu diagnosis. Jadi dia dah tak ada value dia dekat situ. Sekarang ni yang kita gunakan bukan ALARA lagi, ini mungkin baru pada setengah doktor gigi ya. Kita gunakan ALADA sekarang. ALADA is as low as diagnostically acceptable. Maknanya kalau radiasi tu dah rendah, dos tu kita rendahkan sampai kita dapat radiograf yang boleh digunakan untuk diagnostik. Jadi tidak perlu terlampau rendah. Jangan takut dengan dos yang agak tinggi. Yang penting radiograf tu dapat membantu diagnosis. Jadi sekarang, dulu ALARA, saya pun diajar tentang ALARA, tapi sekarang ALADA. Itulah perkembangan teknologi zaman sekarang ya, doktor, betul. membantu kita untuk kita memahami berkenaan penggunaan X-ray khususnya dalam pergigian ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nurliza Ibrahim, Sama-sama. Ketua Unit Radiologi Mulut dan Maksilofasial, Jabatan Klinikal Mulut dan Maksilofasial Fakulti Pergigian Mesti Malaya. Terima kasih doktor untuk perkongsian pagi ini. Baik.